Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan hari ini, cikgu akan ajar kamu tentang tajuk kekeluargaan. Okey, jadi untuk kelas hari ini juga cikgu bagi video pada kamu dan cikgu minta kamu tolong fahami video ini dan buat latihan yang cikgu akan bagi nanti. Kerana dalam minggu ni cikgu terlibat dalam pengawasan SPM. Okey, alright kelas. Seterusnya kita tengok. Okey, tolong buka buku teks PJPK kamu. Kita tengok muka surat 182. Okey, jadi untuk bab ini standard pembelajarannya adalah menjelaskan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga, membincangkan kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga, menjana idea kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, jadi kita terus pergi kepada pengenalan. Kalau kamu tengok pada gambar ni, gambar seorang, gambar bukan seorang, ada 3 orang yang kat sini mungkin dalam satu keluarga. 3 orang ahli keluarga saling bantu-membantu membersihkan kereta, basuh kereta. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Okey. Kemahiran keibubapaan merupakan sesuatu yang amat penting bagi institusi kekeluargaan dalam dawarsa ini. Kemahiran ini perlu sesuai dengan situasi semasa anak-anak. Kemahiran keibubapaan bukan sahaja perlu diamalkan atau dipraktikkan oleh ibu bapa, malah anak-anak terutama remaja masa kini, iaitu pada zaman sekarang, perlu juga menguasai kemahiran tersebut. Kerana apa? Kerana mereka merupakan pemangkin generasi yang akan membawa masa depan negara kita, membawa masa depan sesebuah keluarga. Okey. Jadi mereka perlu didedahkan dengan kemahiran tersebut supaya dapat mewujudkan sebuah keluarga bahagia, bertoleransi dan memahami. Peranan diri sendiri iaitu antara anak-anak dan remaja dan ahli keluarga lain dapat meningkatkan keharmonian institusi kekeluargaan, terutamanya dari aspek kesihatan keluarga. Okey, alright, cikgu teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok pada gambar ni, ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang sebenarnya boleh kita lakukan bersama ahli keluarga untuk mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga dan juga untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Pertama, tidak kepada gadget. Seperti mana kita tahu pada masa sekarang ni, kebanyakan kita, terutamanya orang dewasa, kanak-kanak, remaja, banyak menghabiskan masa menggunakan gadget. Jadi bila terlalu banyak masa dihabiskan kepada gadget, jadi masa untuk bersama dengan ahli keluarga adalah terhad. Okey. Dan ini sebenarnya boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Jadi katakan tidak kepada gadget. Kita jangan ajar anak kita yang kecil, kanak-kanak kepada gadget seperti telefon bimbit, telefon pintar, okey, tablet dan lain-lain. Seterusnya, aktiviti bersama-sama keluarga. Aktiviti bersama-sama keluarga ni contohnya bersukan pada hujung-hujung minggu, itu boleh dilakukan sebenarnya untuk kita eratkan hubungan antara ahli keluarga.
Pelbagai aktiviti kita boleh wujudkan sebenarnya. Seterusnya, meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga. Ambil masa untuk ibu dan ayah bersama-sama dengan anak-anak. Boleh pergi ke mana? Pergi berjalan-jalan ke tempat pelancongan, atau kalau tidak, di rumah pun boleh sama-sama dalam satu keluarga untuk melakukan aktiviti bersama. Contohnya, memasak, membasuh kereta seperti mana gambar yang kita tengok tadi, mengemas rumah dan lain-lain. Itu sebenarnya boleh menjadikan hubungan antara ahli keluarga lebih erat, lebih dekat. Okey, seterusnya. Kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Institusi kekeluargaan terbentuk melalui ikatan perkahwinan yang sah. Kedua-dua pasangan perlu berusaha untuk mengekalkan perkahwinan mereka bagi membentuk keluarga yang bahagia, bertoleransi dan saling memahami. Keluarga merupakan satu institusi yang amat penting dalam masyarakat. Kepincangan institusi kekeluargaan juga akan turut sama menyumbang kepada keretakan sesebuah masyarakat. Tapi kalau keluarga yang harmoni, ini akan membantu untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap diri dan juga kepada insan lain, dan seterusnya. Membantu membentuk sebuah masyarakat yang harmoni di negara kita keseluruhannya. Unit bimbingan dan kaunseling sekolah mengadakan pameran sempena Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Okey. Mari sama-sama kita lawati pameran tersebut. Okey, alright. Tengok di sini. Alright. Keibubapaan. Setiap pasangan yang bahagia akan mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia ialah asas kepada pembentukan masyarakat penyayang. Ibu bapa merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan institusi kekeluargaan. Dan sebagai pemimpin, mereka perlu menguasai kemahiran keibubapaan. Mereka perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak. Ibu bapa berperanan sebagai suri teladan kepada anak-anak, terutama remaja, bagi memastikan mereka mempunyai sasiah yang baik. Anak-anak atau remaja yang sedang meningkat usia mencontohi kelakuan ibu bapa. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, sebagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebagai contoh, amalan gaya hidup sihat, penampilan diri yang kemas, berkata jujur, rajin, bersikap lemah lembut, sopan santun dan ceria juga akan memberi teladan kepada anak-anak bagi sesebuah keluarga. Okey, seterusnya. Kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar, ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik untuk mendengar luahan anak-anak sama ada dalam keadaan sedih atau gembira. Ibu bapa menjadi sumber rujukan dan berkongsi pendapat dengan anak-anak. Antara kemahiran mendengar, yang pertama, sentiasa memberikan tumpuan, sabar dan meluangkan masa untuk mendengar. Seorang pendengar yang baik tidak mencelah perbualan dengan cerita lain. Jadi pendengar yang aktif dengan memberikan maklum balas yang baik. Fahami pandangan dan perasaan anak-anak. Okey. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan membentuk sasiah anak-anak. Ibu bapa perlu tahu untuk membezakan antara situasi yang memerlukan ketegasan dengan situasi yang memerlukan kelembutan dan kasih sayang.
Semasa berkomunikasi, ibu bapa seharusnya menunjukkan minat. Sebagai contoh, sentiasa memberikan tumpuan semasa berkomunikasi dengan anak-anak. Menyesuaikan komunikasi dengan emosi anak-anak ketika berbual. Tidak segera memberi nasihat. Ibu bapa seharusnya mempunyai ilmu memahami perspektif remaja. Selain pada itu, kemahiran berbincang. Ibu bapa perlu menguasai kemahiran berbincang. Perbincangan dengan anak-anak memberikan mereka keyakinan dalam membuat sesuatu keputusan. Beri peluang kepada anak-anak, terutama remaja, untuk memberikan idea dan pandangan mereka. Ibu bapa perlu berbincang dalam keadaan rasional dengan anak-anak, bukan dalam keadaan beremosi. Cara ibu bapa berbincang dengan anak-anak akan memberikan impak kepada perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Seterusnya, kemahiran membimbing. Anak-anak perlu dibimbing supaya mereka tidak lari daripada landasan agama dan norma kehidupan seperti penyalahgunaan dadah dan perhubungan seks luar nikah. Ibu bapa seharusnya memberikan anak-anak peluang untuk berdikari selain peluang untuk membuat keputusan. Bimbingan yang berterusan akan menjadikan anak-anak rapat dengan ibu bapa. Perbincangan yang diakhiri dengan bimbingan menjadikan anak-anak berasa disayangi dan dihargai. Seterusnya, kemahiran insaniah. Ibu bapa perlu bersikap adil dalam kalangan anak-anak. Ibu bapa perlu menjaga kebajikan anak-anak seperti mengambil berat tentang keperluan persekolahan dan harian. Ibu bapa perlu bersikap memaafkan anak-anak, namun begitu hukuman berbentuk pengajaran perlu diterapkan agar mereka belajar daripada kesilapan. Ibu bapa seharusnya sentiasa bersifat tenang dan bersabar. Okey, jadi itu antara kemahiran yang perlu ada sebenarnya kepada ibu bapa supaya mereka dapat mewujudkan satu keluarga yang harmoni dan bahagia dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Okey. Ini tahukah anda, beriadah dan melancong bersama-sama ahli keluarga dapat mengeratkan hubungan dan komunikasi antara ahli keluarga. Ini contoh. Okey, alright. Kemudian kita terus kepada kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Okey, jadi yang ini cikgu akan sambung untuk kelas akan datang. Jadi untuk kelas hari ini cikgu berhenti sehingga dekat sinilah. Sehingga dengan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, dan untuk kerja rumah kamu hari ini sebagai latihan, cikgu nak kamu jawab soalan ini, soalan pengukuhan. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 je. Okey, cikgu nak kamu buat soalan nombor 1, latihan pengukuhan ini. Okey, buat dalam buku latihan ataupun buku nota PJPK kamu. Jadi untuk latihan ada satu soalan je dan pastikan bila kamu siap, ambil gambar latihan itu dan hantar kepada cikgu melalui Telegram cikgu. Okey, jadi sekian kelas kita hari ini. Okey, terima kasih semua.